saya kasihi, lagi saya hormati para tetamu Allah sekalian, para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة wa abwabal ilmi wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan, kesembuhan, keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, yang membawa ke syurga-Mu, ya Allah. Bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu kesatuan, kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, para hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi bersama-sama kali ini, masih lagi diberikan kita ruang dan peluang untuk dapat bersama-sama kuliah majlis ilmu ini. Mudah-mudahanlah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah minggu depan pun ada lagi. Mudah-mudahan bulan depan pun ada lagi. Pasal tadi saya dengar berita dekat radio di BBC, katanya dekat barat kemungkinanlah banyak kena ada sekatan, mungkin juga kena lockdown. Dan mungkin tuan-tuan yang minat bola pun silat-silat English punya bola pun cancel. Ini saya baru dengar ni. Jadi kita di sini itu bagian bola lah, kita bagian kuliah ni. Kita hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan insya-Allah masjid kita ni insya-Allah terus dibuka, dapat berjamaah yang paling penting tu, dan mudah-mudahan kuliah kita berterusan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, insya-Allah kita hari ini kita teruskan pengajian kita, mengulang kaji tajuk berkenaan bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Masya Allah. Ini buku ni disusun kerana melihatkan kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur kita ni, umat baginda alaihi salatu wasallam, umur kita 60, 70, 80 lah lebih kurang. Tapi di sisi Allah Taala, kerana berkat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, InsyaAllah nanti di hari akhirat amalan kita seperti ibadah ribuan tahun di dunia ini. Walaupun umur kita 60-70 tahun hidup. Pasal apa? Tak percaya? Contoh yang paling jelas macam malam Lailatul Qadar. Ini baru satu. Malahan dalam perbincangan kita ni banyak sebenarnya amalan-amalan digandakan pahalanya tanpa kita sedari, seolah-olah kita hidup ribuan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini kita nak membicarakan, hari ini Isyak tak silap saya 8.20. Mudah-mudahan saya kena tengok jam juga ni. Sana jam kadang lain, sini lain. Baik, insya-Allah pada hari ini kita nak membicarakan berkenaan surah Al-Fatihah. 12 rahsia yang tersirat dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca ni. Kenapa dijadikan rukun sembahyang? Kenapa juga digelarkan sebagai ibu Al-Quran? Dan juga kaitan surah Al-Fatihah ini untuk kita mendapat syurga yang terbaik, Firdausil A'la, insya-Allah taala. Ini sebab itu kelebihan dia, khasiat dia, berkat dia luar biasa. Sebab itu dijadikan rukun dalam, bukan saja dalam sembahyang,
malahan setiap rakaat kena baca. Tak baca saja dalam rakaat pertama, kedua, tak sah. Ni bagi majoriti para ulama kata tak sah. Hebatnya surah Al-Fatihah. Jadi kita insya-Allah nak bicarakan, mudah-mudahan insya-Allah dengan kita punya sembahyang, kita bertambah lagi khusyuk apabila membaca surah Al-Fatihah, menambahkan rasa keimanan kita, malahan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala tanpa kita perasan. Sebenarnya surah Al-Fatihah mendidik kita supaya menjadikan Allah Ta'ala lebih kita cintai daripada segala-galanya. Betul ke? Betul para jemaah. Cuma kita tak perasan. Jadi hari ini kita nak bicarakan 12 rahsia. Sebenarnya banyak tapi kita sempat setengah jam ni 12 rahsia tersirat. Kalau tersurat ni nampak, tapi kalau tersirat benda-benda yang kita tak perasan melainkan para ulama kita, orang-orang salih, dia perasan, dia buat kajian, masya-Allah surah Al-Fatihah ni banyak kelebihan. Diterangkan kepada masyarakat. Jadi insya-Allah kita sebelum kita membuat ataupun membicarakan tentang kelebihan-kelebihan yang tersirat dalam surah Al-Fatihah ni, kita mulakan dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita ini, diangkat darjat kita, dan mudah-mudahan mendapat syurga Firdausil A'la bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ini mudah-mudahan sempat kita nak bicarakan 12 rahsia tersirat yang cukup hebat di dalam surah Al-Fatihah. Baik para jemaah rahimakumullah, pertama sekali antara kelebihan yang luar biasa yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, pertama sekali para jemaah, kita tahu surah Al-Fatihah ni ada 7 ayat lah, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i dan ramai para ulama menganggap Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surah Al-Fatihah. Apa pasal? Pasal Rasulullah menyebut surah Al-Fatihah ni 7 ayat. Surah Al-Fatihah 7 ayat. Jadi kalau kita tak masukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah, dia jadi 6 ayat. Jadi sebab itu kita dalam mazhab Syafi'i kita baca sebagai bacaan penting, rukun Fatihah termasuk Bismillah. Baik. Selepas kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca apa para jemaah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mungkin perasan, mungkin tak perasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menerangkan, ini satu hadis yang cukup luar biasa lah, ada kaitan dengan surah Al-Fatihah. Rasulullah memberitahu afdalud du'a, sebaik-baik doa alhamdulillah. Ini hadis sahih, saya baca Rasulullah menyebut sebaik-baik doa alhamdulillah. Kalau alhamdulillah, kenapa Rasulullah baca doa itu, baca doa macam-macam doa, tapi Rasulullah menyebut alhamdulillah yang sebaik-baik doa. Di sini para ulama cuba mengupas makna di sebalik hadis tadi, sebaik-baik doa alhamdulillah. Kita baca Fatihah di permulaan alhamdulillahirabbil alamin. Sebabnya Al-Quran sendiri kasih tahu. Al-Quran sendiri yang memberitahu la in syakartum la azidannakum. Jika sekiranya kamu ini bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tambah lagi kehidupan, kebaikan, macam-macam kelebihan Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita kufur, kita tidak berterima kasih, kita tahulah jawapannya. Jadi di sini para jemaah rahimakumullah, kalau kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah. Sebab itu Rasulullah memberitahu sebaik-baik doa alhamdulillah. Sebab itu lepas kita makan syukur alhamdulillah,
dan sebagainya. Dan ini kita keluar daripada bilik air pun, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Banyak para jemaah. Dan satu lagi ialah mana kita ni dalam kehidupan yang kita lihat COVID sekarang ni, lagi satu lagi berkenaan Omicron ke apa, saya pun tak tahu nak sebut ni. Ni yang kasih nama pun doktor, kita pun ikut ajalah. COVID lah, Omicron lah, apa nama lagi besok-besok pun tak tahu, kita pun ikut ya. Doktor yang kasih. Jadi para jemaah rahimakumullah, dalam keadaan situasi hari ini, macam mana pun kita tetap membaca surah Al-Fatihah, kita mengucapkan Alhamdulillah, senang ataupun susah. Sebab ia satu pertama doa, Allah Ta'ala akan berikan kita kebaikan walaupun dalam keadaan susah sekarang ni, ada jalan keluar. Dan yang paling menarik para jemaah, para hadirin, ini juga hadis memberi kita semangat, iaitu apa? Awal man yud'a ilal jannah al-hammadun. Golongan yang pertama yang akan dipanggil masuk syurga, golongan Al-Hammadun. Al-Hammadun ni siapa pula? Maka Rasulullah menjawab, alladzina yahmiduna Allah Ta'ala fis sarra'i wad dharra, iaitu mereka yang mengucapkan alhamdulillah ketika senang dan ketika susah. Kitalah. Siapa lagi? Insya-Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitalah umat yang apabila senang pun alhamdulillah, ketika susah pun alhamdulillah. Apa buktinya? Buktinya antaranya kita sembahyang, kita baca surah Al-Fatihah, alhamdulillah. Walaupun hari itu kita susah, walaupun kita dilema, masalah besar menimpa, walaupun ketika itu doktor mengatakan kita tak ada harapan hidup, mudah-mudahan panjang umur lah, insya-Allah mudah-mudahan panjang umur, tapi kadang-kala ni doktor dah kasih tahu tak ada harapan hidup. Tetap kita sembahyang, kita baca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim lagi. Jadi ini kita, sebab tu ulama-ulama menerangkan bahawa kitalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terawal masuk syurga. Kita ni Nabi sebut kita yang terakhir, umat yang terakhir, tetapi umat yang terawal masuk syurga. Apa pasal? Antara sebabnya kitalah golongan yang mengucapkan alhamdulillah ketika susah dan ketika senang. Buktinya itulah sembahyang kita, rukun bacaan sembahyang kita surah Al-Fatihah. Apa bacaan dia? Pertama sekali alhamdulillah. Senang ke, susah ke, panas ke, ribut ke, hujan ke, sakit ke, apa pun alhamdulillah. Inilah kita, mana kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita inilah yang terawal masuk syurga. Bukan lagi apa, insya-Allah kita yang terawal. Al-Hammadun. Jadi ini pertama antara yang tersirat kita tak perasan. Sebab itu banyak ini ayat-ayat Al-Quran, kadang-kala banyaklah saya perasan kena ada orang bertanya kenapa ayat ni macam ini. Jadi apabila ulama terangkan, Masya Allah hebatnya ayat tersebut, kerana kita pun tak perasan. Jadi para ulama terangkan. Jadi ini pertama para jemaah, antara kelebihan yang tersirat kita tak perasan, iaitu membaca surah Al-Fatihah dalam sembahyang dan rukun. Pertama sekali alhamdulillah sebagai apa? Sebagai tanda yang kita yang terawal masuk syurga, dan sebagai permulaan doa kita yang sebaik-baik doa alhamdulillah. Ini pertama. Yang kedua, antara makna tersirat yang ramai mungkin tidak perasan, melainkan setelah dikaji, dilihat, iaitu ayat ini sebenarnya mendidik kita supaya mencintai Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Betul ke? Mungkin ada orang kata, saya sayang anak saya lah, saya sayangkan diri saya sayangkan isteri. Tapi bila masa pula kita cintakan Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya? Kadang-kadang kita pun tak perasan. Jadi sebab apa para jemaah? Ini makna yang tersirat, iaitu kita sebut alhamdulillah tadi ketika senang ataupun susah. Susah pun alhamdulillah. Jadi
nak terangkan di sini kita mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Saya perasan benda ni apabila dahulu kita tahu berlaku gempa yang begitu besar berlaku di Aceh. Ini yang antara gempa yang berat. Ketika itu pada 26 Disember kalau tak silap saya, ini pun dah nak masuk Disember ni, pertengahan Disember. Banyak orang cakap kalau akhir-akhir Disember ni semua nak kena get ready sikit. Ini pun Omicron ni pun last juga ni. Yang COVID pun katanya bulan 11 bulan 12. Yang awal tu 2000 berapa tu. Jadi apa tanda menunjukkan betulkah kita baca alhamdulillah dan sembahyang sebagai bukti kita mencintai Allah lebih daripada segala-galanya? Bukti antaranya itulah saya cerita apabila berlaku gempa di Aceh, kita tahulah apabila habis semua rumah-rumah, kedai-kedai. Yang saya agak pelik, malahan bukan kita ini di kalangan orang yang bukan Islam pun merasa pelik. Di mana saya lihat dalam rancangan Channel News Asia, CNA orang kata Channel News Asia. Saya ingat kita lah pelik, tapi rupa-rupanya Channel News Asia ini rancangan televisyen terkenal. Dia tunjukkan ada 3 ke 4 masjid yang tidak runtuh, sedangkan kelilingnya rumah habis. Jadi mereka ada bincangkan juga, ni masjid ni mungkin dia punya paku dia bagus ke, kayu bagus. Apa yang bagus? Sama je rumah-rumah sebelah masjid. Jadi mereka pun agak membicarakan, agak ganjil lah. Kenapa masjid-masjid ni boleh utuh, tak roboh. Cuma yang lagi ganjil pada saya lah, iaitu dalam keadaan susah, anak tak tahu hilang ke mana, isteri ke emak ke, semua dah tak tahu ke mana. Ada yang meninggal dunia, ada harta pun habis, rumah pun habis, sehelai sepinggang orang katalah istilah kita ni. Semua itulah pakai. Tiba-tiba para jemaah dilaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun dah pakaian ni dah kotor boloh, dah beratur nak sembahyang. Sembahyang kemudian baca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keadaan susah macam itu, keadaan dah tak ada apa-apa lagi, tetap kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah, kita tak perasan benda ni. Saya kasih bayangan macam inilah. Kalau sekiranya anak kita buat masalah dengan kita lah, buat susah kita, adakah kita nak cakap terima kasih banyak-banyak, Man, kau ni susahkan bapak, susahkan mak kau ni, terima kasih banyak-banyak susahkan. Pernah kita cakap macam gitu kan? Dengan isteri ke suami, terima kasih sayang, susahkan abang, tak apalah. Mana kita ada cakap, kita marah lagi tu. Tapi dengan Allah Ta'ala, kita Allah ni ujian. Kita berserah, kita bertawakal, kita reda, kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah. Inilah tanda kita menyayangi, mencintai Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Kita tak perasan benda ni. Dan apa keadaan pun, susah senang pun, kita reda, kita berserah, kita tetap sembahyang, alhamdulillah baca. Pernah kita kata, alamak hari ni susahlah, duit tak ada, gaji tak dapat, hidup susah, rumah pun tak ada, sudahlah, sembahyang tak nak baca Fatihah, baca subhanallah je. Mana boleh kena baca Fatihah? Malahan permulaan sebelum Fatihah pun kita baca apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asla. Pun alhamdulillah juga. Kita sewaktu kita rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, alhamdulillah juga. Sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd, alhamdulillah juga. Daripada awal sampai habis alhamdulillah. Sedangkan hidup ketika itu macam tadilah saya cerita Aceh tu, kesian saya tengok, ya Allah, tapi dia tetap reda, berserah, alhamdulillah. Mana nak cari kecintaan seorang hamba kepada Tuhan yang cukup luar biasa. Inilah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ni yang terawal masuk syurga sebab berkatnya surah Al-Fatihah. Sebab itu dia dikaitkan dengan amalan yang boleh membawa kita insya-Allah ke syurga yang paling tinggi,
al-firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Sebab Rasulullah menyebut anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama mereka yang kamu cintai. Jadi sama ada kita perasan ke tak perasan, sebenarnya kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Ini tajuk panjang lah, tapi ini sebagai benda-benda yang kita tak perasan. Apabila ulama terangkan, baru kita perasan, ya Allah, betul juga. Kita tak tahu yang kita ni sebenarnya dalam keadaan susah pun kita sebut Alhamdulillah. Apa pun susah, Alhamdulillah. Sebab daripada Alhamdulillah ni para jemaah, para hadirin rahimakumullah, kita diangkat. Sebab antara perkara-perkara yang boleh mengangkat darjat kita, boleh mendapat syurga Firdaus ni, kesabaran. Sebab itu ada hadis menyebut bahawa innal abda iza sabaqat lahu manzilah. Seorang hamba itu, contohnya jemaah masjid Darul Makmur, sudah ditentukan mendapat syurga Firdausil A'la, syurga yang paling hebat. Maka tidak boleh diperolehi hanya setakat dengan sembahyang dan zakat. Maka Allah Ta'ala akan menguji hambanya fi waladihi wa nafsihi wa malihi. Akan diuji hambanya supaya dia sabar pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya. Supaya dengan kesabaran tu dia boleh mencapai tahap syurga yang paling tinggi. Jadi ini yang Alhamdulillah artinya juga, maknanya walaupun ujian, supaya kita diangkat darjat mendapat syurga Firdausil A'la, insya-Allah. Itu makna kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-Quran memberitahu sesungguhnya akan disempurnakan bagi orang-orang yang sabar ganjaran pahala yang terlalu banyak, bighairi hisab. Sebab itu kita kena sabarlah banyak. Sebab sabar ni pun benda yang kadang-kadang kita tak perlu buat apa-apa pun. Macam sekarang ujian macam mana, kita sabar tenang. Dengan tenang tu, sabar tu, Allah Ta'ala akan angkat darjat kita, insya-Allah. Sebab itu Nabi-Nabi yang paling berat ujian supaya mendapat kebaikan yang paling tinggi dalam syurga. Banyak bersabarlah para. Kita ni orang Melayu pula, kalau kita nasihat, sabarlah. Apa sabar? Kita pula kena marah. Padahal sabar tu bagus, berkat kebaikan darjat yang paling tinggi. Kita di kalangan jemaah Masjid Darul Makmur, kita tak tahu, mungkin di kalangan kita ni yang akan mendahului kita semua ni masuk Al-Firdausil A'la, syurga paling tinggi. Mungkin kerana sebab kesabaran dia. Ujian dia sabar, dia mendapat yang paling tinggi. Mungkin kita mudah-mudahan nanti di hari akhirat kita jumpa Cik Haji ni macam biasa nampak ni Masjid Darul Makmur, dah pergi masuk syurga dulu dah. Dapat masuk. Apa pasal? Sebab dia banyak bersabar. Kita sabar juga tapi kurang, maka standard insya-Allah lah masuk syurga, tapi mungkin takut standard bawah sikit lah. Jadi para jemaah, perkara yang tersirat yang kita tak perasan. Pertama tadi apa? Iaitu sebaik-baik doa, Alhamdulillah. Yang kedua, permulaan surah Al-Fatihah menandakan, mendidik kita supaya mencintai Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah dalam keadaan senang ataupun susah. Baik, yang ketiga, antara perkara yang kita tidak perasan, saya dah tulis, sekarang terlupa pula ni. Baik, ini ada perkara-perkara saya ada tulis. Dalam buku ni ada pahala hidup 7,000 tahun. Ini yang kita dah belajar sebelum, dah 2 tahun lebih ni. Ini kalau masuk bulan 3 dah 3 tahun agaknya. 2 tahun ke 3 tahun kita stop. Ini dalam buku ni pun ada terangkan tentang kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran. Tapi itulah, saya nak balik semula baca buku ni. Hari ni kita ulang kaji saja, sebab nanti dah baru nak start baca macam kemarin. Dah buka dah, baru start nak baca buku ni, alamak, tutup balik masjid, tak ada kuliah. Sembayang ada, kuliah tu. Jadi kita insya-Allah mudah-mudahan ni Omicron kalau dah nampak stable, kita dah tak ada, kita boleh ulang baca buku ni. Ini sekarang kita ulang kaji. Baik, yang ketiga, antara kita tidak perasan tentang kelebihan yang tersirat dalam surah Al-Fatihah, iaitu kita ni baca Ar-Rahmanir Rahim 2 kali.
Permulaan tu Bismillahirrahmanirrahim sekali dah. Itu termasuk surah Al-Fatihah. Kemudian selepas Alhamdulillahirabbil alamin kita baca lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Ini di kalangan para ulama ingin menerangkan kepada kita supaya apa? Sentiasa bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Dahlah kita ni dengan ujian macam-macam sekarang ni, kita tetap membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, apa pun. Tapi dalam masa yang sama, ada orang ni, dia boleh sebut Alhamdulillah, tapi hatinya dah mula sangka yang bukan-bukan. Ada orang sembahyang, dia tengah sakit ke, tengah bermasalah ke, ujian berat Allah Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah je sebut. Tapi hatinya dah fikir macam-macam. Tapi nak ditekankan di sini, Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Maka sentiasalah kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Mungkin di dunia ini kita diuji dengan ujian, tapi insya-Allah di hari akhirat Allah balas dengan balasan yang terbaik. Macam sebelum ni tak silap saya pernah kasih contoh. Contohnya gini kita kalau bekerja dekat masjid Darul Makmur ataupun kerja dekat NTUC lah contohnya, NTUC ke kerja kat Sheng Siong contohnya. Selalu gaji berapa? Okeylah 1,000 lebih ke, kalau orang Malaysia, Singapura letaklah gaji 2,000 lah. Tiba-tiba kerja dekat Sheng Siong ke ataupun NTUC ke Masjid Darul Makmur, gaji satu bulan $1 billion. Masya Allah, ini dia punya chairman, dia punya director ni, dia betul pekerja dia kasih $1 billion, kerja apa ni? Jadi begitulah syurga Allah Ta'ala para jemaah. Kita rasa kita layak ke dengan ibadat kita yang dah lah lebih kurang, kadang khusyuk pun tak khusyuk, zikir pun kadang tak zikir, kadang-kadang subuh pun terlajak, kadang-kadang Quran pun tak baca, kadang-kadang pun dosa juga. Tiba-tiba kita nak syurga yang paling tinggi. Macam gitulah, kerja tak seberapa, $1 billion. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, dalam ujian yang menimpa ni, kita mengharapkan pengampunan dan mendapat syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan berikan, sebab Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, pengasih dan penyayang. Kita jangan lihat kehidupan ni hanya setakat dunia. Sebab itu ada orang tak faham, terutama mereka-mereka yang tidak beriman, apabila diuji, apa mereka cakap? Why me God? Dia seolah macam nak marah. Why me God? Dia kata, kenapa Tuhan uji aku macam ini? Kita orang Islam tak boleh. Kita sebut apa? Kita sebut tawakkaltu 'ala Allah, raditu billahi rabba. Kita berserah pada Allah Taala. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, dunia apa pun ujian, kita jangan lihat kehidupan hanya setakat dunia. Pasal kehidupan kita ni ada berterusan lepas kita meninggal. Alam barzakh, kemudian alam mahsyar, kemudian alam syurga. Jadi kalau kita lihat hidup ni hanya kat dunia, itu sebab orang bunuh diri. Dia bunuh diri pasal dia ingat, alah dunia ni apa, bunuh diri sudah habis. Konon-konon habis cerita. Padahal buka cerita baru pula. Ni baru-baru ni dengar berita dekat tak apalah saya sebut pasal ni berita baru keluar dekat Myanmar. Diorang jumpa kubur. Mereka baru ni juga jumpa kubur orang-orang yang dibunuh secara kejam. Sebab mereka rasa mereka bunuh, torture, bunuh orang. Mereka ingat, alah ini lepas mati kita tak ada apa-apa. Mereka lupa nanti lepas hidup kat dunia, selepas tu dibalas keburukan dengan keburukan dan dibalas kesabaran dengan kebaikan. Jadi ini yang ketiga antara yang tersirat kita tidak perasan, iaitu sentiasa bersangka baik kepada Allah Ta'ala apapun ujian yang menimpa. Bukan setakat Alhamdulillah saja, hati pun kena sangka baik, sebab Allah itu Ar-Rahmanur Rahim dan Allah Ta'ala akan membalas kebaikan, kesabaran kita ini dengan sebaik-baiknya. Saya kasih contoh ni saja. Ar-Rahmanur Rahim, saya kasih contoh antaranya, ni pun kadang-kadang kita tak perasan, iaitu kita sabar dengan penyakit berjangkit sekarang. Covid ke, kita pun tak tahu apa-apa lagi akan datang. Na'udzubillah, mudah-mudahan diselamatkan umat manusia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kasih contoh antara hadis
memberi kita perangsang. Ini menunjukkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasulullah memberitahu, ma min 'abdin yaqa' fi ta'un. Tidak ada hamba yang ditimpa penyakit berjangkit ataupun masyarakat ni ditimpa penyakit berjangkit. Kemudian dia sabiran muhtasiban, kemudian dia sabar, fayamkuthu fi baladihi, macam sekarang ni, mana dia tetap dalam negeri dia, bersabar, redha dan berserah pada Allah Taala, illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan Allah akan berikan dia ganjaran pahala mati syahid. Kita hari ini dengan kesabaran kita ujian Covid ni, kita sabar saja. Kita berserah, kita redha, mengharapkan ganjaran daripada Allah. Pahalanya para jemaah, pahala mati syahid walaupun orang tu tak meninggal dunia. Ini hadis sahih. Dan itulah sebabnya kita perlu bersangka baik pada Allah Taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang daripada kesusahan itu Allah ingin angkat darjat kita, mendapat pahala mati syahid walaupun kita tak meninggal dengan penyakit berjangkit. Mudah-mudahan pun insya-Allah terselamat tapi pahala kita dapat. Ini hadis disampaikan di kalangan di negara-negara Arab. Mereka sampaikan hadis ni, berita baik, kita kena sabar dengan Covid ni. Sabar, insya-Allah pahala syahid. Jadi sebab itu orang-orang Islam rata-rata tenang. Apabila menghadapi ujian, kita rasa tenang, kita berserah. Sebab tu dulu sikit hari kita ingat waktu mula-mula nak circuit breaker tu kita Singapura kita tak panggil lockdown. Kita Singapura panggil circuit breaker, nak putuskan rangkaian. Apabila dengar saja tempat manusia tuju kat mana? Supermarket. Apa pasal supermarket? Pasal nak borong semua. Boleh hidup kat rumah, sebulan tak keluar rumah. Habis telur habis, tuna habis, sayur pun habis. Sayur beli banyak ada apa? Habis. Jadi sampai menteri kita pun tegur, ni apa ni? Habis semua borong. Sampai kan orang nak beli telur tak ada. Saya nak beli telur, nak beli apa barang berantin semua habis. Tapi orang-orang Islam tenang. Nampak ketenangan sebab kita dah biasa puasa sebulan Ramadan, hidup susah Jadi kita tenang. Jadi inilah yang diterangkan tadi, bahawa kita sentiasa bersangka baik kepada Allah Ta'ala sebab sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik kita Alhamdulillah, nampak zahir tak baik, kita berserah, Allah berikan ganjaran yang besar, syurga Firdaus insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ketiga para jemaah. Yang keempat, ini surah Al-Fatihah ni antara rahsia tersirat yang kita tidak perasan, iaitu ia mendidik kita supaya meminta kepada Allah Ta'ala dengan beradab. Kita apabila nak minta pada Allah Ta'ala, ada dia punya adab, cara-cara. Al-Fatihah ajar kita. Surah Al-Fatihah ajar, mendidik kita cara minta pada Allah Ta'ala dengan penuh adab. Apa dia? Mula-mula dengan memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab kita hidup ni para jemaah, saya duduk atas kerusi ni, saya boleh bercakap, saya boleh melihat, saya boleh berfikir, sambil bercakap, sambil tangan boleh bergerak. Ini semua dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau tanpa rahmat Allah, saya pun tak ada, tuan-tuan pun tak ada, bumi ni pun tak ada. Ini semua alam, semua dengan rahmat, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita nak meminta kepada Allah Ta'ala, berdoa, pertama sekali beradab dengan mengucapkan Alhamdulillah, sebab nikmat keimanan, nikmat hidup, nikmat kesihatan, nikmat boleh bercakap, nikmat. Jadi pertama sekali Alhamdulillah, pujian bagi Allah, barulah kita minta pada Allah. Sebab tu Al-Fatihah dia punya susunan macam itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Barulah apa? Minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permulaan, sebab itu kita para jemaah, kalau kita dengar imam kita ataupun mana-mana masjid pun, selalu apabila nak berdoa, permulaan apa dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid, ataupun Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu
ala asyrafil mursalin. Selepas alhamdulillah baca selawat. Ini adab penting apabila kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah yang mulia. Sebab itu kalau kita nak berdoa pada Allah, kadang-kadang kita ni tak tahu bahasa Arab. Kita ni bukanlah pandai nak bahasa Arab, doa Melayu, permulaan macam mana? Jadi kalau susah sangat, ibu-ibu, tuan-tuan, permulaan sebelum doa baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita berdoa. Cakap Melayu lah. Sebab kita pun ramai mungkin tak tahu cakap Arab. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada kita. Ya Allah, berikanlah anak-anak saya ni anak-anak yang soleh. Gitulah. Lebih kurang ya. Ya Allah, berikanlah saya sihat. Mudah-mudahan saya dapat datang ke masjid berjamaah ataupun membantu mereka yang susah. Berilah kasih kesihatan. Tapi permulaan kena adab dia alhamdulillahirabbil alamin. Barulah kemudian kita minta pada Allah Taala. Jadi Al-Fatihah mendidik kita adab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Tuhan yang menciptakan alam ni semua. Baik, ini yang keempat. Yang kelima para jemaah, antara rahsia yang tersirat dalam surah Al-Fatihah, ini pun adab juga iaitu adab kita kepada orang-orang yang tidak beriman. Mana adab dia? Iaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam ayat ni tak diterangkan siapa golongan yang dimurkai Allah dan golongan yang sesat. Melainkan para ulama yang menerangkan maksudnya ghairil maghdub waladdallin, golongan, ada yang mengatakan golongan ahli kitab. Ada yang mengatakan golongan sekian-sekian macam mana. Tapi tetap Al-Quran ni, surah Al-Fatihah kita baca, tak disebut siapa yang sesat, siapa yang dimurkai Allah. Kita sebut secara umum saja begitu, sebab kita dalam sembahyang ni dibaca ulang-ulang supaya kita ni apabila berdepan dengan mereka yang tidak beriman, orang yang bukan Islam, kita jaga adab kita, jangan menghina agama lain. Kita berdakwah dengan cara baik, berdakwah dengan cara ihsan, dengan menunjukkan sifat yang mulia. Itu yang hendak diterangkan di sini. Habis kita nak faham ni macam mana? Kena tengok Al-Quran. Al-Quran, apabila kita baca Al-Quran, barulah diterangkan siapa itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kita tengok Al-Quran. Tapi Fatihah yang kita baca tidak disebut siapa golongan tu, supaya kita ni maknanya sentiasa ada sifat inginkan mereka ni supaya kebaikan dan masuk Islam, berdakwah kepada mereka dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara menghina dan sebagainya. Saya pernah dahulu kadang-kadang kurang elok lah ada, tapi tidak berlaku di sini, di luar negeri lah, di negara Arab. Jadi saya masuk satu kedai Arab ni, dia tengah, tukang kedai tu saya kenal lah orang Arab ni, dia berbual satu orang. Lepas orang tu pergi, saya jumpa lah ahlan wa sahlan. Biasalah jumpa orang Arab kat kedai-kedai dekat Mesir. Assalamualaikum. Ni bagusnya kedai-kedai Arab ni, masuk kedai Assalamualaikum. Kalau kedai 7-Eleven ke mana tak ada Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Berbual. Sekali yang tukang jual kedai tu dia kata apa? Tadi aku berbual tadi, dia cakap Arab aku berbual tadi dengan golongan ahli neraka. Saya terperanjat ni. Leh, kenapa kau cakap macam itu? Sebab dia tidak beriman, dia kata. Dia orang yang tidak beriman. Saya cakap lah, kamu tak boleh cakap macam gitu. Sekali besok-besok dia beriman, macam mana kau tahu dia ahli neraka? Jadi kita orang Islam tak sepatutnya, belum apa-apa saja, ni ahli neraka punya orang. Manalah tahu besok-besok dia beriman ke, besok-besok dia masuk Islam. Jangan terus pada pandai dia ahli neraka pula. Sebab itu yang macam satu kes para jemaah ini banyak sekarang kes-kes orang yang benci Islam tapi akhirnya masuk Islam. Macam dekat Holland, kita tahu dekat Holland ni ada satu yang dia buat satu parti. Dia kalau cakap pasal Islam ni dia benci Islam. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Sebab itu kita hari ini memang susah. Kita tak boleh nak tentukan jangan cakap semua-semua. Ini semua ahli neraka jangan besok-besok dia masuk Islam. Mana kita tahu? Ada yang satu lagi kes dekat Amerika, dia nak bom. Dia dah nak bom pusat Islam dekat Amerika. Kawasan mana? Saya tengok dekat YouTube, dia tunjukkan diri dia, dia kenalkan diri dia. Dulu dia kata aku nak bom
pusat Islam pasal dia benci sangat Islam. Tapi yang merubah diri dia pasal anak perempuan dia berkawan dengan orang Islam. Itu yang buat dia berubah. Anak aku ni boleh berkawan dengan orang Islam, aku pula benci sangat dengan orang Islam. Akhirnya dia terfikir ni, apa hal aku benci sangat orang Islam? Akhirnya dia mula baca Quran. Dia tengok apa Quran. Akhirnya dia masuk Islam. Padahal dia nak bom. Akhirnya dia masuk Islam. Malahan yang lebih pelik tu, pusat Islam tu sekarang dia jadi chairman. Masjid pusat Islam yang dia nak bom, akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya dia jadi chairman, director dalam masjid tersebut. Subhanallah, tengok. Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Sebab itu kita ni, mana dalam surah Al-Fatihah mendidik kita supaya apa? Kita jangan menghina agama-agama lain, tapi kita dakwah dengan cara baik, dengan yang terbaik, gunakan bahasa yang terbaik. Mudah-mudahan mereka masuk Islam. Itu dia. Baik, ini yang kelima. Dan yang keenam, ini satu lagi kelebihan surah Al-Fatihah. Ini perkara ni saya perasan ada orang tahu tapi dia buat tak tahu. Istilah saya lah. Ada orang dia tak tahu. Ini saya nak kasih tahu. Surah Al-Fatihah ni Rasulullah menamakan surah Al-Fatihah surah penyembuh. Syifaun, penyembuh. Tapi kita ni, ini masalah kita lah. Kadang-kadang kita tak confident. Betul ke ni surah Fatihah boleh menyembuhkan? Apabila tak confident yang susah sikit. Rasulullah yang menamakan surah Al-Fatihah Syifaun min kulli sam. Apa ni? Obat penyembuh daripada racun. Masya Allah. Hadis sahih para jemaah riwayat Imam Tirmizi. Dan ini berlaku benar-benar. Saya bawa dua cerita lah, mudah-mudahan beri manfaat. Pertama, berlaku betul-betul pada zaman Rasulullah SAW. Apabila ada orang-orang para sahabat yang tersesat jalan di kawasan padang pasir, tiba-tiba terjumpa dengan kabilah orang-orang Badui. Orang-orang Badui ni dia suka tinggal dekat padang pasir lah. Jadi mereka minta tolonglah kalau ada air ke makanan, pasal mereka dah tersesat jalan nak balik Madinah. Jadi orang-orang Badui tu kata, tak ada, pergi. Sombongnya bukan main. Jadi apabila sahabat-sahabat nak balik ke Madinah, dah tersesat jalan, tiba-tiba, ni orang, kalau istilah kita dia panggil kena dolat. Kena dolat maknanya dia punya ketua Badui tu kena patuk ular. Ketua Badui itu tersebut kena patuk ular. Akhirnya orang-orang Badui itu kejar balik sahabat-sahabat tadi. Jadi sahabat-sahabat kata, apa yang kamu cari? Dia kata, adakah di kalangan kamu yang boleh mengubatkan orang yang terkena patuk ular? Ada ubat tak? Jadi sahabat-sahabat dengan berserah pada Allah Ta'ala, kita ada. Jadi pergilah bawa. Pergi dekat ketua Badui tu yang kena patuk. Dia kasih ubat apa? Dia baca Fatihah sehingga sembuh ketua Badui tu. Akhirnya barulah dikasih makanan, minuman. Padahal tadi bakhil semacam tadi, kedekut. Akhirnya sahabat-sahabat ni pulang, beritahu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memberitahu bahawa ini surah ini syifaun min kulli sam, penyembuh daripada racun. Soalannya, kita confident ke tidak? Ni soalan ni. Selalunya kita ni betul ni, awak bacalah. Apa pula saya? Awaklah baca. Kita tolak-tolak pula lagi jadi kalau apa-apa yang berlaku, contohnya sakit perut apa, kita banyak akan baca surah Al-Fatihah. Kita ambil ubat jugalah, ambil ubat. Dengan niat baca Fatihah, ya Allah sembuhkan bisa-bisa kesakit dalam badan insya-Allah. Dan yang kedua, kisah yang cukup menarik juga, di mana ada seorang ulama menceritakan dia kena demam panas di Mekah. Biasalah kalau sekarang ni bulan 12 ni musim sejuk. Kalau kena bulan 6, bulan 7 musim panas, ya Allah panas. Jadi dia cerita pengalaman dia dekat dalam rumah penginapan, dia kena demam panas. Jadi dia teringat ketika itu guru dia cakap, kalau sekiranya kamu ada masalah sakit-sakit di Mekah, kamu baca surah Al-Fatihah banyak-banyak. Jadi dia tak boleh bangun, demam Dia baca. Akhirnya dia rasa badan dia lemah tu, mula ada tenaga, dan kemudian dia cepat-cepat turun, beli obat dan balik semula tempat penginapan dan mula rasa sihat. Padahal dia dah tak boleh bangun lagi, dia kata. Tapi berkat surah Al-Fatihah, sedikit demi sedikit dia dapat tenaga balik dan sembuh balik. Tapi kena beli ubat jugalah.
Jadi di sini para jemaah, kalau kita pergi Mekah ke, demam panas ke, kena racun ke apa, selain daripada ambil ubat, kita bacalah Al-Fatihah. Kena ada confidence sikit lah. Kalau tak confident ni memang, sebab Rasulullah menamakan syifa. Ini yang keenam, sedikit lagi ada 4 minit. Seterusnya, ia adalah surah Al-Fatihah, antara rahsianya juga adalah dia adalah penghimpun maksud Al-Quranul Karim. Sebab itu dinamakan ibu Al-Quran, sebab dia menghimpun segala apa yang nak disampaikan dalam Al-Quran, itulah dalam surah Al-Fatihah. Sebab Al-Quran nak terangkan Allah Ta'ala ni yang maha agung, yang maha terpuji, memiliki sifat-sifat kasih dan sayang yang luar biasa, maha penyayang, penyayang, dan dia juga Allah Ta'ala yang menjadi raja di hari akhirat, dan Allah Ta'ala tempat kembali segala hajat-hajat kita dan tempat kita memohon hidayah dan keselamatan. Jadi Quran kalau kita lihat semua menuju kat situlah. Mana kita beriman kepada Allah, berucapkan alhamdulillah segala nikmat yang diberikan, memberikan kita hidayah dan sebagainya. Jadi surah Al-Fatihah sebenarnya dia penghimpun segala maksud Al-Quran. Sebab itu kita diwajibkan sembahyang ni baca surah Al-Fatihah. Dan seterusnya, antara rahsia juga ialah dia juga digelar dengan nama-nama yang hebat. Ada lebih kurang 20 lebih nama-nama surah Al-Fatihah. Saya bacakan antaranya para jemaah, nama-nama surah Al-Fatihah. Ini satu-satu surah yang memiliki nama yang banyak. Kita ni nama satu dua. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Muhammad. Al-Quran ni Al-Fatihah memiliki lebih daripada 20 nama. Antaranya nama surah Al-Fatihah syifa, penyembuh. Nama Al-Fatihah namanya juga asasun, asas. Dia juga dinamakan Al-Kafiyah, pencukup. Waqiyah, benteng kita daripada musibah. Dan juga dia dinamakan sebagai as-salah, sembahyang. Dan dia juga dinamakan Al-Wafiyah, yang wafiyah ni yang penyempurna lah. Dan dia juga dinamakan Alhamdu, surah Alhamdu, surah Fatihatul Kitab, surah Ruqyah, Ummul Quran, khazanah kekayaan, surah An-Nur. Dia juga dinamakan Al-Quranul Azim, iaitu satu surah yang mana paling terbaik daripada surah-surah yang lain. Para jemaah ni banyak lagi, saya rasa masa pun dah tidak mengizinkan. Jadi mudah-mudahanlah, yang paling penting itulah yang saya agak tertarik daripada surah Al-Fatihah ni, iaitu kita membacanya alhamdulillah, sama ada senang ataupun susah. Ketika dalam ujian macam mana pun kita baca, nak menunjukkan kita ni benar-benar reda, benar-benar cinta kepada Allah dalam apa situasi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita yang terbaik, keredaannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dengan niat, ya Allah, mudah-mudahan diangkat darjat kita, menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala, dapat bersabar dengan segala ujian, reda dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan kemuliaan dunia akhirat. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.